Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini seperti merasmikan mesyuarat agung PIBG. Kami hadir dalam pelbagai saiz, rupa, warna kulit, berbeza segala-galanya. Tetapi pastilah kami seia sekata menjunjung usul yang sama, yakni kita membincangkan, iaitu penglibatan atau kesedaran penglibatan ibu bapa komuniti swasta dalam pendidikan ini. Sama ada bagai air besar sampan tidak hanyut. Saya selaku Menteri yang kedua akan terus utuh atas pendirian yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Arif Tuan Yang di-Pertua, sekali lagi kerajaan pembangkang, seterusnya hadirin yang saya muliakan. Tuan Yang di-Pertua, saya terus pergi kepada Ketua Pembangkang. Pertama, beliau menyebut di akhir ucapan beliau berkenaan tentang adanya kerjasama yang dihubung jalinkan dalam program PADU. Beliau bincangkan pada hari ini. Pertama, beliau bertanya tentang kepada kami bagaimana untuk kita mengukur tahap kesedaran bagi menyatakan bahawa dalam setiap program yang kita jalankan dalam PADU itu adanya penglibatan PIBKS yang kita bincangkan. Maka Tuan Yang di-Pertua, apabila kita analisis dalam perujahan itu, beliau gagal untuk menunjukkan setiap program aktiviti yang terdapat dalam PADU itu semuanya dijalankan atas dasar kesedaran. Ada beliau bawakan kita pada hari ini, setiap program itu bukan dalam bentuk arahan atau kewajipan sebagai penjawab awam, tetapi atas semangat sukarela dan kesedaran kita terhadap aspirasi pendidikan negara. Ini yang kita bincangkan pada hari ini, kesedaran. Bukan kita nak berdebat atau memberi taklimat apa itu PIBKS dan program yang kita boleh buat. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila beliau menyentuh persoalan tentang PIBG, account, integriti dan sebagainya. Nampak? Beliau hanya berucap dari sudut kerangka atau apa yang ada dalam sistem dia ada. Persoalannya pada hari ini, kenapa syarikat swasta ini tidak boleh salurkan terus kepada pihak sekolah? Beliau katakan masalah integriti. Saya nak tanya, adakah pengeluaran wang PIBG di sekolah ini boleh dibuat sesuka hati tanpa melalui prosedur dan garis panduan yang sudah pun ada di peringkat sekolah? Adakah peruntukan kerajaan melalui KPM ini boleh dikeluarkan atau dibelanjakan? Ada mekanisme di sekolah. Tetapi kenapa kita mencipta sekatan? Saya berikan contoh begini. Tuan-tuan dan puan-puan lihat saja. Bagaimanakah fasiliti rupa bentuk SJKC? Bandingkan dengan sekolah kebangsaan. Saya tidak menidakkan sumbangan terhadap entiti sekolah tersebut. Tetapi kenapa hanya dermawan ini memfokuskan kepada satu pihak? Kerana kita tidak ada kesedaran. Saya sudah memberikan banyak kepada SJKC. Apa salahnya saya berikan juga kepada sekolah kebangsaan? Ini yang tidak wujud dalam penglibatan komuniti yang kita hendak bincangkan. Maka pada hari ini saya nak balik pada hujah, saya silakan celahan. Dipersilakan. Yang berhormat, dalam keadaan anda nak tunjukkan kesedaran, kalaulah hari ini ada usaha-usaha aktif daripada PIBKS ini, maknanya ia mampu untuk mencapai harapan. Sekali lagi, kita bukan nak membincang ada usaha atau tidak ada. Kami kata, kami memang ada usaha. Tetapi persoalannya usaha itu, adakah ianya disulami dengan elemen kesedaran yang kita nak bincangkan? Beliau menuntut untuk kita bincangkan KPI ataupun kayu ukur untuk perkataan kesedaran. Kesedaran ini boleh diukur dalam pelbagai elemen. Saya boleh katakan KPI ini merujuk kepada KPI-KPM itu sendiri. Dalam anjakan 9 kita menyasarkan 50% penyertaan semua sektor swasta dan ibu bapa dengan sekolah. Tetapi apa yang berlaku? Hanya 4 buah negeri sahaja yang mencapai KPI yang ditetapkan. Maknanya kalau KPI ini nak dijadikan kayu ukur, kesedaran belum lagi wujud. Baiklah, saya pergi kepada penghujahan kedua barisan kerajaan pada hari ini. Bawah kata kunci, kita bermain bahasa sedikitlah dengan orang bahasa di sebelah. Mentaliti mundur, aspirasi terkubur. Ini yang kita nak bincangkan. Pada hari ini kita bercakap tentang penglibatan semua pihak. Sekolah ini bukan milik individu, bukan milik pengetua, bukan milik guru, bukan milik kerajaan. Tetapi sekolah ini milik semua. Kalau di kampung, satu kampung itulah yang memiliki sekolah. Inilah PIKBS yang diperkenalkan pada hari ini. Apa yang berlaku? Saya rujuk dalam isu program rancangan makanan tambahan misalnya. Ini dekat dengan hati kita semua. Dalam laporan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, pada tahun 2009, 17.7% kanak-kanak dan remaja di Malaysia ini mengalami masalah bantut. Apa masalah bantut ini? Masalah kekurangan nutrisi, vitamin C, zat besi,
kalsium seperti yang terdapat dalam kajian yang dilakukan oleh Nutrisi Kanak-Kanak Malaysia, SINAT Malaysia. Ini menunjukkan masalah pemakanan tidak seimbang ini berlaku dengan sangat ketara, menyebabkan murid tidak boleh belajar dengan sempurna. Di manakah peranan semua pihak dalam isu ini? Masyarakat membiarkan sahaja. Kita serahkan kepada pihak kerajaan. Akhirnya, kerajaan sendirian yang terpaksa memikul. Kerajaan memperkenalkan program rancangan makanan tambahan sejak daripada tahun 1979 lagi. Dan masyarakat tidak cukup dengan itu. Pada tahun lepas, masyarakat mendesak kerajaan membuka ruang yang lebih luas kepada golongan B40 pula, tanpa mengambil kira kekangan dan ketidakcukupan dana kerajaan. Mana sumbangan syarikat swasta? Mana sumbangan ibu bapa kita semua? Kita biarkan saja, serahkan kepada pihak kerajaan. Saya bukan emosi, saya bersemangat mempertahankan kerajaan. Baiklah, saya pergi kepada isu yang kedua. Saya tunjukkan bagaimana murid berkeperluan khas ini misalnya, iaitu murid yang cacat penglihatan, pendengaran, ada masalah pembelajaran. Statistik di Malaysia ada 88,419 murid yang ada. Apa tindakan sektor swasta kita? Kita tak nak terima bila mereka mohon untuk belajar. Kita nafikan hak pendidikan mereka. Akhirnya kerajaan yang terpaksa memikul amanah ini sendirian. Apa kerajaan buat? Contohnya, kerajaan membuka kelas untuk murid MBK ini. 10,200 kelas MBK dibuka. Meningkat 526 daripada tahun 2018. Lihat, akhir sekali masyarakat membiarkan sahaja kerajaan yang memperkenalkan alternatif dan pilihan. Yang kerajaan akhirnya memperkenalkan satu kewajipan, iaitu polisi sifar keciciran, yakni mewajibkan semua sekolah kerajaan menerima murid ini tanpa mengira keupayaan mereka. Yang ketiga, saya tunjukkan bagaimana peranan pihak industri misalnya sepi dalam membantu pendidikan. Kalau kita lihat kepada industri-industri berkemahiran tinggi, kerajaan sahaja yang memikul beban tersebut. Mesin, teknologi, tenaga pakar, semua yang dilambatkan kepada kerajaan. Tetapi syarikat industri kita langsung tidak menyumbang dari sudut potongan cukai keuntungan, dari sudut sumbangan mesin dan teknologi, dari sudut tenaga pakar, dibiarkan sahaja. Yang akhirnya pada hari ini kerajaan terpaksa sendirian memperkasakan TVET, STEM dan sebagainya. Maka tuan yang dipertua, kesimpulannya pada hari ini kita menilai apakah yang dilakukan oleh semua pihak. Saya, di sebelah saya, anda semua, tidak cukup dengan itu. Di seluruh bandar Kota Baru, Kelantan, Malaysia, Sabah, Sarawak ini, di manakah kesedaran kita tak kala kita hanya bercakap kerajaan saja, tetapi kita diam membisu. Kita biarkan tugas untuk memenuhi aspirasi pendidikan ini hanya kepada kerajaan. YBMK ada di sini sebentar lagi. Beliau sendirian terkontang-kanting berhadapan, nak buka, nak tutup sekolah. Masyarakat hanya mengecam saja. Akhirnya beliau sendirian dengan kerjasama warga KPM, kita laksanakan peperiksaan SPM. Alhamdulillah, beliau sujud syukur di dalam Facebooknya. Maka pada hari ini dengarlah, usul pada hari ini perlu diterima. Sekian, terima kasih.